Selamat pagi semua. Nama saya adalah Profesor Madya Dr. Danesh. Mari kita melihat apakah kesan pemanasan global terhadap bumi ini. Pemanasan global, perubahan iklim dan bencana alam saling berkait rapat antara satu sama lain. Fenomena yang berlaku ini agak ketara sejak 3 dekad yang lalu. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah, pemanasan global menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di bumi berikutan daripada proses peningkatan suhu di atmosfera, lautan dan daratan. Aktiviti seperti penebangan hutan yang berleluasa, pertambahan jumlah kenderaan, pelepasan gas rumah hijau, pembangunan industri yang tidak terancang dan pembangunan yang tidak lestari adalah antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya perubahan iklim dunia. Secara saintifik, peningkatan pelepasan gas rumah hijau antaranya seperti gas karbon dioksida dan nitrous oksida daripada pembakaran bahan api kenderaan bermotor dan kilang serta gas metana daripada sisa makanan di tapak pelepasan sampah boleh menyebabkan perubahan suhu persekitaran, cuaca yang melampau dan kenaikan paras air laut. Laporan daripada Persidangan Konvensyen Rangka Kerja mengenai emisi bagi suhu purata tahunan 2030 dan 2050 mendapati peningkatan antara 0.6 hingga 0.9 darjah Celsius akan berlaku di Semenanjung Malaysia. Sabah pula peningkatan sebanyak 0.8 hingga 1 darjah Celsius dan Sarawak peningkatan 0.6 hingga 0.8 darjah Celsius. Jadi, isu yang saya memilih adalah kesan pemanasan global yang menyebabkan hidupan di muka bumi semakin terancam. SDG yang boleh dikaitkan dengan isu ini adalah SDG 13, iaitu tindakan terhadap iklim. Definisi kepada SDG 13, iaitu tindakan terhadap iklim adalah tindakan ini harus dilaksanakan seiring dengan mengintegrasikan langkah-langkah pengurusan risiko bencana, pengurusan sumber semula jadi yang mampan dan keselamatan manusia di dalam strategi pembangunan negara. Aktiviti perindustrian merupakan punca utama kepada fenomena pemanasan global. Pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu bagi menggerakkan mesin dan jentera telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau. Semakin banyak gas karbon dioksida dihasilkan, maka semakin banyak haba yang terperangkap oleh lapisan gas lalu, meningkatkan suhu udara secara global. Prof ada idea. Apakah itu? Itu ialah dengan menggunakan penapis untuk memerangkap bahan gas-gas yang berbahaya ini sebelum terlepas ke udara ini. Pada suatu hari, pihak majikan dalam perjalanan memeriksa keadaan dan situasi kilang menjumpa Encik Johan. Encik Johan adalah pekerja yang bekerja di kilang kimia ini selama 6 tahun. Beliau bertanggungjawab dalam memproses bahan kimia dan membaiki mesin yang melepaskan gas yang berbahaya ke udara. Pihak majikan terserempak dengan Encik Johan. Encik Johan ingin memesan majikan untuk membelikan penapis supaya dapat memerangkap gas bahaya yang tidak sepatutnya dilepaskan ke atmosfera. Mari kita lihat apakah yang dihadapi oleh Encik Johan. Woi, mari sini. Ingat tau, nanti malam gas yang kita simpan tu bebaskan. Tak payah risau pasal pemanasan global sangat. Kau tu faham tak? Ya tuan. Ya tuan. Apa ya tuan nak buat? Tapi kan tuan, pembebasan gas dekat udara kan dia kan membahayakan atmosfera, alam sekitar dan juga menyebabkan pemanasan global tuan. Ya tuan, betul tuan. Malam boleh tuan, boleh.
Apalah bos ni. Benda yang kita nak tegur betul pun dia cakap tak boleh juga. Ya Johan, apa dia? Okey, tidak mengapa. Sebelum kita melepaskan tu, kita perlu beli penapisan. Ingat, bumi ni kita punya. Kita yang kena jaga. Walaupun ada pihak berkuasa ke, tidak ada pihak berkuasa ke, kita tetap kena jaga adab dan sopan kita untuk bumi yang seperti ibu kita ni. Ya betul bos. Okey, boleh bos. Saya akan tapiskan dulu bos sebelum gas ni dibebaskan ke atmosfera. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan aktiviti pertanian, penempatan atau jaringan pengangkutan dan perhubungan telah menyumbang kepada pemanasan global. Pembakaran hutan telah menyebabkan imbangan gandungan oksigen dengan gas karbon dioksida tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida terjadi dan berlakulah pemanasan global. Latar belakang situasi 2. Pihak kontraktor dapat kontrak pembinaan bangunan di kawasan perhutanan. Pekerja kontrak telah pun sampai ke kawasan perhutanan. Pekerja tersebut melihat kawasan perhutanan yang kaya dengan banyak jenis pokok tumbuhan. Mari kita melihat apakah yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Apa? Nak bersihkan kawasan hutan ni? Betua betul dia tanya. Dia suruh aku buat kerja macam ni? Memang tak nak lah. Apa cara apa yang kita nak buat? Sekejap. Kita tengok dulu. Ada orang ke? Tak ada orang juga. Ada orang, tak ada juga. Apa? Nak kemaskan kawasan ni? Betul juga tadi Prof kata. Kita tak perlulah tebang pokok ataupun melakukan pembakaran hutan ni. Sedangkan hutan ni lah yang menyebabkan kita cukup oksigen. Membuat fotosintesis pula tu. Itu yang menyebabkan penyejukan di global kan? Betul lah Prof kata tadi. Okey, kita tak wajib dan kita tak patut melakukan pembakaran hutan. Bagus kan saya? Pertanian dan penternakan. Aktiviti pertanian menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Yang kita perlu mark di sini adalah secara berlebihan. Penggunaan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan ini telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas metana. Latar belakang situasi 3. Seorang pengusaha tanah pertanian mengelilingi kawasan tanahnya. Beliau melihat bahawa ada banyak serangga perosak yang memusnahkan tanamannya. Pada masa yang sama, beliau menginginkan tanaman supaya tumbuh lebih cepat dan bebas daripada serangga perosak. Mari kita melihat apakah yang dilakukan oleh beliau. Alamak, ada serangga. Alamak, ada haiwan pemusnah. Susah juga kalau kita nak buat pertanian ni. Tak ada masalah. Kita gunakan baja secara berlebihan hari ni. Oi, kau mari sini. Kau mari sini. Nanti guna je baja tu lebih sikit. Selalunya kita guna apa yang diperlukan saja kan. Hari ini saya cakap guna je semua. Saya pun nak guna baja ni secara berlebihan. Saya nak hasil pertanian saya ni
cepat tumbuh. Okey? Dah. Cepat pergi menguruskan. Jangan lupa ya, racun serangga pun letak je berlebihan. Biar semua serangga jangan hampir dengan dekat kawasan pertanian saya. Faham tak? Kita tak akan guna lagi baja yang berlebihan dan racun perosak yang berlebihan. Ya betul tuan. Ya, kami pun lepas Prof cakap baru sedar juga penggunaan bahan kimia secara berlebihan menyebabkan pemanasan global. Kenderaan bermotor kini merupakan pengangkutan utama bagi manusia, memudahkan pergerakan mereka di muka bumi ini. Penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan, khususnya minyak tanpa plumbum, telah banyak membebaskan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida, iaitu juga diklasifikasikan sebagai gas rumah hijau. Jadi, sebagai penduduk di muka bumi ini, jomlah kita melihat apakah kaedah alternatifnya supaya kita dapat mengurangkan dan seterusnya dapat membendung pemanasan global ini. Latar belakang situasi 4. Encik Jeffrey merupakan seorang pekerja di suatu syarikat. Beliau baru sahaja berpindah ke Taman Baharu. Beliau berperasaan bahawa Encik Johan yang selama ini bekerja tempat yang sama merupakan jiran baru beliau. Jadi, beliau meminta berkongsi kereta dengan Encik Johan. Adakah Encik Johan akan melayan Encik Jeffrey atau sebaliknya? Mari kita lihat apakah yang berlaku di antara mereka berdua. Cik. Selamat pagi, Cik. Cik, kita kan kerja tempat yang sama. Jomlah, Cik, kita pergi ke tempat kerja dengan guna kereta Cik hari ni. Apa? Awak nak menumpang saya? Tak boleh lah. Pergi guna kereta sendiri. Apa? Awak nak guna pengangkutan awam untuk mengurangkan pemanasan global? Tak payah merepek lah. Saya tahu semua benda. Awak pergi gunalah kereta awak sendiri. Najiman minyak lah tu. Ya. Apa dia? Apa nak ikutkan ni? Oh, lah, kita kan kerja tempat yang sama. Jom kita pergi sama-sama. Ya, Cik, betul, Cik. Kita memang kerja tempat yang sama lah. Okey, terima kasih, Cik. Jom pergi sama-sama. Penjanaan tenaga elektrik. Tahukah anda, penghasilan tenaga elektrik di pusat penjanaan tenaga elektrik yang menggunakan bahan api fosil juga telah menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida yang mendadak. Kebanyakan negara di dunia, termasuk Malaysia, menggunakan bahan api fosil untuk penjanaan tenaga elektrik. Jadi apakah kaedah alternatifnya? Mari kita lihat. Latar belakang situasi 5. Di suatu pusat penjanaan tenaga elektrik, berlakunya situasi ini, di mana pihak majikan sedang mengelilingi pusatnya untuk melihat masalah yang berlaku. Pada masa itu, datanglah seorang pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Pekerja tersebut menyatakan bahawa di daerah tersebut berlakunya banyak penggunaan tenaga elektrik. Beliau hendak tanya penyelesaian kepada masalah tersebut. Mari kita melihat apakah jawapan yang diberi oleh majikannya. Ahmad, mari sini. Tak payahlah cerita dengan saya tu benda satu, benda dua. Selalu kita guna apa? Kita guna bahan api fosil kan untuk hasilkan tenaga elektrik. Bakar je lah lebih. Kau tu satu lagi nak minta satu. Kerja tu senang, padahal kau boleh je buat. Buat je lah terus, bakar je terus. Benda tu boleh je bakar. Baik bos.
betul bos. Kita boleh juga guna tenaga hidroelektrik ni sebenarnya. Saya sudah sedar kesilapan saya daripada dulu. Tindakan saya yang menyebabkan pemanasan global juga. Saya juga menyumbang ni. Okey Prof. Lepas ni saya janji bahawa saya tak akan buat lagi. Boleh Prof? Terima kasih Prof. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan membuatkan refleksikan diri saya selepas melakukan projek ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana memberi saya peluang ini untuk meneroka lagi bidang biologi alam sekitar. Saya dapat meningkatkan keyakinan dan kemahiran komunikasi saya ketika berurusan dengan pihak sekolah. Saya juga mampu menghasilkan projek ini dengan bantuan rakan-rakan juga. Saya juga dapat membina hubungan baik dengan pelajar-pelajar sekolah dengan merentasi batasan umur supaya dapat memahami setiap tindak balas mereka. Saya juga bangga kerana usaha saya ini sedikit sebanyak dapat membantu para generasi akan datang supaya mereka juga dapat membantu membendung isu pemanasan global sebelum terlambat. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada Prof. Sekian, terima kasih.